Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi. Saya lahir sebagai anak yatim lah. So, ibu yang membesarkan saya. Saya didedahkan dengan budaya dan juga suasana kehidupan Islam, Melayu Islam ni sejak saya kecil lagi lah. Sebab saya lahir dan membesar di kampung Sungai Chou. Kampung Sungai Chou ni memang majoritinya orang Melayu. So, di kampung ni ada dua family yang Hindu. Satu family saya dari satu family, ada satu keluarga lagi lah. Tapi saya ni bertuah sebab saya rumah yang ayah saya sewa, mak saya sewa ni, rumah tu bersebelahan dengan surau, tak jauh daripada surau. So saya sentiasa melihat apa yang berlaku di surau. Bukan setakat itu, saya dengan kawan-kawan masuk ke surau, main dalam surau. Itu hari-hari yang ada program, hari-hari yang ada acara. Jadi saya jadi mesra dengan environment surau dan budaya masyarakat Melayu pada ketika itu. Saya selalu dengar lamungan azan, bacaan suci Al-Quran, tarhim pagi-pagi kan. So, yang banyak memberi kesan pada saya ni dari sudut mukjizat Quran ni kan. Saya berpeluang mendengar. Maksudnya rumah tak jauh. Bila petang-petang pasang Quran, so mesti dengar. Begitu juga dengan pagi subuh, bila pasang tarhim kan, dengar. So lama-kelamaan hari dengar, besok dengar, lusa dengar. Bila dah berbulan-bulan dengar, bertahun dengar, dia jadi seronok. Kadang-kadang ada hari yang Bilal tak pasang Quran ni, atau terlewat apa tak tahulah, yang tak pasang Quran. Tertanya, kenapa tak pasang hari ni? Saya masuk kelas pendidikan Islam ni melalui ajakan kawan-kawan saya. Satu kelas dengan saya kan. Yang kata, biasanya bila ustazah masuk, kami akan keluar. Bila benda ni berlaku selalu, kawan saya kata, dia kata, Rawi, kenapa kau tiap kali ustazah masuk kau keluar? Dia kata, yalah subjek ni tak ada kena-mengena dengan saya. Dia kata, tak pun kau duduk je lah. Kenapa aku nak duduk pula? Nanti kalau ustazah marah macam mana kalau aku duduk? Dia kata, kalau ustazah tak marah macam mana? Betul juga. Jadi saya try. Dari jam 4 tu saya try duduk. Tengok apa ustazah cakap. Kalau ustazah masuk. Bila ustazah masuk, semua budak-budak bangun. Ketua kelas pun beri salam. Ustazah tengok. Dia senyum. Ustazah tu melontarkan senyuman yang cukup indah. Kan? Saya dapat merasakan dia restu lah. Maksudnya senyuman itu menunjukkan dia restu. Ataupun dia redha dalam kelas tu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, dah seronok kelas pendidikan Islam. Dan ustazah mengajar, ustazah tak suruh saya baca pun. Ustazah tak suruh saya hafal pun. Tapi automatically benda tu, bila ustazah sebut, kawan-kawan baca, saya dengar, dapat. So saya dah hafal Fatihah, saya hafal ayat kursi, saya boleh azan, saya boleh jawab azan, boleh takbir raya, dah boleh dah. Masa kat sekolah rendah tu, bila tahun darjah 4 tu, daripada pertengahan sampai hujung tahun, saya selalu duduk kelas pendidikan Islam. Masa darjah 5, ustazah tanya, Ravi, sudah lama ikut kelas pendidikan Islam, tak ada buku, tak apa ke? Tak apa ustazah, nak buku tak ustazah tanya? Nak ustazah, suka saya dapat buku kan. Selama ni, tengok kawan punya buku, naklah buku pendidikan Islam. Okey ustazah bagi. Ustazah pun bagi kat saya buku pendidikan Islam. Balik, kiamat. Bawa balik rumah, abang saya nampak saya ada balik buku pendidikan Islam, saya kena pukul. Mulai hari tu saya tak bawa lah. Saya lepas saya hafal doa-doa ni, saya try baca kat rumah. Masa tu jam 4, jam 5 ni, nak makan dengan mak kan, baca doa makan kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Melompat mak saya, dia kata, kau baca apa ni? Baca doa lah mak. Tak boleh, kau jangan baca doa ni. Kenapa tak boleh? Ini bukan kita punya. Habis saya punya. Ini orang Melayu punya dia. Tak boleh kita boleh baca. Mak, doa je pun. Mak marah kenapa? Tak boleh baca dia. Mak tahu tak apa makna dia? Apa makna doa saya baca tu? Kita ni nak cakap terima kasih. Orang bagi kita apa-apa, kita nak cakap terima kasih tak mak? Yelah. Ni Allah bagi kita makan. Tuhan bagi kita makan. Kenapa kita nak cakap terima kasih? Ini mesti terima kasih lah. Mak saya diam. Mak saya kata, suka tingkau lah kau baca lah. Dia kata. Tapi jangan baca kau kuat. So, tu pengalaman lah. Macam mana doa. Boleh bayangkan tak? Mak saya setiap hari dengar doa makan. Doa makan, doa tidur, mak saya dengar. Barangkali itu pun beri kesan tau. Lama-lama orang dengar kan.
Di antara perkara yang menarik minat saya dalam kelas pendidikan Islam masa sekolah menengah ialah penceritaan terhadap kisah-kisah Nabi. So bila kisah Nabi Ibrahim ni, bila ustaz cerita yang betul-betul menyentuh saya ni, Nabi Ibrahim ayah dia sendiri buat berhala. Ayah dia sendiri buat berhala. Nama ayah dia Azar. Buat berhala dan disuruh Ibrahim ni jual berhala. Ini pengakuan jujur daripada Namrud tau. Namrud sendiri yang memberi klasifikasi atau mengidentifikasikan benda yang dia sembah. Jadi dia sendiri maklum bahawa benda yang disembah tu tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh datang mudarat, tak datang manfaat, tak boleh bercakap. Dia sendiri tahu. Nabi Ibrahim tanya, dan kau tahu dia selemah-lemah itu, kau sembah dia buat apa? Betul-betul rasa saya tersentap. Fitrah saya tersentap. Saya kata, ya Allah, sampai begitu sekali kita jahil, kita tak fikir apa yang kita sembah selama ni. Saya buat keputusan, saya tidak akan sembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat keputusan nak masuk Islam. Saya senyap, 16 tahun dah habis SPM dah tu. Masa tahun SPM pergi perkim, nak masuk Islam. Kata aku nak masuk Islam pergi. Kawan-kawan kata kau ada minat, aku tunggu lagi buat apa? Kan? Masuklah. Jadi saya pun betul juga. Saya pun pergi perkim. Jumpalah ustaz tu, duduk. Ustaz tu kata, okey duduk. Nak ada apa ya? Saya kata saya nak masuk Islam. Oh, boleh tengok saya IC? Boleh saya tengok IC awak? Saya pun keluarkan IC. Saya keluarkan IC, bagi IC. Dia tengok IC, dia tengok saya. Tengok IC, tengok saya. Dia kata, you are underage, you cannot convert. Dia kata, awak ni bawah umur, tak boleh masuk Islam. Sebab according to our constitution, you must reach of your age 18. Dia kata, tak boleh, you kena masuk Islam masuk 18 tahun. Saya balik lah. Balik kampung. Balik kampung Sungai Chow. Balik kampung Sungai Chow. Nak buat apa ni, nak masuk Islam tak dapat. Jadi saya fikir-fikir balik. Oh macam ni lah, tak apa. 2 tahun ni tak ada lama sangat. Kita belajar. Panggil kawan-kawan tu, suruh ajar. Belajarlah, belajar. Dia orang pun ajar saya itu, ajar saya ini. Bila cukup 18 tahun, saya pergi balik pergi, bawa IC, bawa IC, ustaz, sekarang saya masuk Islam. Tengok IC, sekarang boleh masuk Islam. Ustaz, sekarang boleh masuk Islam. You ikut sama saya. Kata, you ikut sama saya. Ini macam apa? Ini macam, Asyhadu alla ilaha illallah. Alamak. Kata, macam mana ni? Sekali dipelak lah pula kan. Kata, ikut sama saya. Asyhadu alla. Saya kata, ustaz, macam ni ustaz. Saya baca, ustaz dengar. Kalau ustaz betul kan? Saya baca dulu. Tahu kan? Tahu ustaz, sudah 2 tahun saya berlatih ustaz. Saya kata, okey, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ustaz tu tengah tengok. Wah, banyak pandai. Allahu Akbar. Ni petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kau tak pergi sembahyang Jumaat? Kau dah Islam, kau kena pergi sembahyang Jumaat kan? Bila masuk Islam, saya balik rumah mak angkat saya, dengan mak angkat saya, duduk di rumah mak angkat saya, makan minum apa semua tu. Cuba laksanakan Islam. Sekarang dah become a Muslim. Kan? You mesti perform your pray 5 times a day. You mesti perform kan? Halal haram apa semua mesti dah committed kan? Jadi cuba belajar dari kawan mak angkat. Senyaplah dulu. Keluarga tak tahu. So lepas masuk Islam, seminggu-minggu pertama tu saya tak pergi mana-mana. Saya belajar je. Masjid tak pergi, sembahyang pun sembahyang menyuruh sembahyang kat rumah mak angkat kan. Jumaat, first Jumaat saya ingat lagi, saya tak pergi. Patut saya tahu Jumaat tu wajib untuk orang lelaki kena pergi masjid. Memang akan jadi kecoh. Satu kampung akan tahu, confirm berita akan sampai pada keluarga saya. Bukanlah besar sangat. Zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook pun laju berita sampai. Kan? Sebab dia mouth to mouth kata orang tu kan. Jadi saya tak pergi sebab nak jaga safety lah, sebab saya tahu abang saya sangat garang. Saya beritahu mak kat saya, mak saya tak pergilah kata masjid kan. Sebab saya tak berapa ni lah, selesa lah kan, takut apa berlaku. Saya tak apa, Farid sembahyang. Mak kat saya panggil saya Mat sembahyang Zuhur je, tak payah sembahyang Jumaat. Tapi mak tak sembahyang Zuhur, tu kena tunggu orang balik Jumaat dulu.
Orang Jumaat balik dulu baru boleh sembahyang. Tunggu tu saya tertidur. Bila saya tertidur tu, dalam tidur tu saya mimpi. Dalam mimpi tu seorang lelaki yang berpakaian serba putih, bawa rotan, dia rotan saya kau. Dia rotan saya, memang teruk dia rotan saya. Terjaga tu berpeluh-peluh. Baju saya basah peluh. Sebab saya dapat macam saya ni di rotan betul. Kan? Bangun ni, apa sal ni? Rupanya baru saya dapat kaitkan bahawa inilah kot hukuman orang tak boleh buat. Allahu Akbar. Ni petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kau tak pergi sembahyang Jumaat? Kau dah Islam, kau kena pergi sembahyang Jumaat kan? Itu Tuhan dah tunjuk dah. Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu pertama kan. Lepas tu kata minggu depan mesti pergi. Minggu depan pergi masjid, kecoh satu kampung. Sampailah berita pada keluarga saya. Bila keluarga saya tahu, abang saya tahu, habislah saya dipanggil menghadap. Saya dipanggil menghadap dalam satu majlis, ada beradik semua berkumpul. Saya ditanya kenapa masuk Islam. Saya kata saya minat dengan Islam, saya masuk Islam. Sambil cakap tu kena pukul lah. Abang saya pukul, saya teruk, dia pukul saya teruk sampai satu tahap. Dia kata, aku nak kau tinggalkan Islam. Saya kata, tak boleh bang. Kenapa tak boleh? Sebab saya dah pilih Islam ni sebagai agama saya. Mati hidup saya dengan Islam. Oh, Islam ajar kau ajar ya? Tak ada bang. Kenapa marah saya masuk Islam? Sebab Islam tak betul, dia kata. Saya kata, kat mana tak betul? Dia kata, aku tak perlu bagi tahu kau kat betul. Tapi aku tahu Islam tak betul. Yelah, kalau tak betul, abang kena bagi tahu. Saya kat mana tak betul? Saya pun nak tahu juga. Saya sendiri tak mau terima agama yang tak betul. Setahu saya, semua betul. Oh, kau menjawab dengan aku Dia pukul saya kau. Dia tolak. Saya undur. Rumah kami rumah papan. So, saya undur. Sampai dekat bucu. Bucu ni dia punya sudut ujung rumah kita kan. Dekat hujung tu. Biasa kalau rumah papan ada tiang tau. Tiang tu tajam. Dia tarik rambut saya, dia tolak ke belakang. Ada luka. Dia terus koyak dia kulit kepala kan. Dia koyak. Ada 6 jahit. 6 ke 7 jahit. Darah mengalir ni. Sebab kepala kan. Darah laju mengalir. Turun. Mak saya tengok darah. Mak saya dah pingsan. Saya tiap kali pergi Mekah depan Kaabah kan, depan Kaabah ni, depan Multazam kan, saya tak doa benda lain. Saya tak doa minta pangkat, saya tak doa supaya jadi kaya, saya tak doa supaya saya jadi somebody. Saya doa supaya Allah beri hidayah pada mak saya. Itu saja pemberian Tuhan yang paling besar saya terima. Saya anggap. Kalau Allah bagi, itulah pemberian paling besar. Sebab mana ada nikmat lebih besar kalau ni mana nikmat yang lebih besar berbanding dengan nikmat Allah beri hidayah pada ibu kita, betul tak? Saya jumpa mak kan, saya nak bongsu macam mana pun dia takkan buang saya. Saya jumpa mak saya salam, saya cium, saya kata mak, saya nak minta maaf ni. Kenapa pula? Saya kata dengan mak, saya dah banyak abaikan tanggungjawab terhadap mak. Mak saya kata, tak apa, tapi saya akan tekilan sangat mak. Kenapa? Saya akan mati, mak akan mati. Kita semua penghujung hayat kita semua akan mati. Saya takut nanti lepas mati mak ke tempat lain, saya ke tempat lain. Saya tak berpeluang dah jumpa mak. Dan saya tak sanggup mak dibawa ke tempat yang saya tak suka. Mak saya menangis. Mak saya boleh faham tu. Maksudnya disebabkan saya Islam atau Islam, tempat kita tak sama mak. Saya nak kalau boleh dekat akhirat mak sama dengan saya. Kita sama-sama mak. Kan? Mak saya menangis. Dia kata mak masuk Islam mak. Mak saya kata mak bukan tak nak masuk Islam, tapi mak takut kalau mak masuk Islam apa yang akan berlaku. Saya kata mak jangan takut mak, Allah ada. Allah ada mak. Ya mak tahu Islam ni agama yang baik. Saya ambil hari tu juga. Tak apa mak, jom ikut saya. Mak Islam, janganlah gini. Mak Islam aja, mak senyap ke Islam dulu. Tak apa, senyap je. Oh, mak saya hari yang sama saya Islam dengan mak saya. Bagi nama Siti Aminah. Mak masuk Islam bulan 3. Exactly tarikh saya tak ingat. Tapi bulan 3 yang saya tahu bulan 3. Bulan 3 mak masuk Islam, bulan 5 mak meninggal. Sempatlah saya mengajar, saya bawa ke sana, bawa kemari. Tapi mak masa tu pun dah uzur kan. Tapi bagi saya kejayaan ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah pada mak ni. Satu kejayaan besar bagi saya. Sebab bukan senang kan nak mengajar ibu masuk Islam ni. Saya rasa macam
doa saya depan multazam untuk sekian lama ni Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan beri hidayah siapa yang dia nak, dan Allah boleh tak beri hidayah pada siapa yang dia tak nak. Tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah pada siapa yang kau suka. Kerja beri hidayah ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lebih mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Dan adalah hikmah di sebalik semua yang berlaku. Jadi saya lihat begitu juga. Abang saya ni mula-mula dia lah kuat menentang. Pukul saya sampai terbelah kepala saya, dipukulnya saya kan, dia halau saya macam-macam, dia kecam saya kan. Rupa-rupanya kesabaran kita masa dia pukul kita, masa dia halau kita, masa dia kecam kita, kesabaran kita kan, memberi kesan. Apa yang berlaku selepas sekian lama tu, pada satu petang saya terima telefon. Rawi, dia kata. Baik, siapa pula panggil aku Rawi ni? Lama dah orang tak panggil Rawi kan. Rawi, dia kata. Saya kata, siapa ni? Aku abang kau, dia kata. Abang? Sebab suara dia tak boleh recognize. Devadas lah. Nama dia Devadas. Abang saya. Ya bang, ya bang. Boleh tak kau buat aku jalan lurus? Jalan yang lurus? Saya dapat agak dah, dia ni nak Islam, tapi saya tak mau dia guna kiasan-kiasan macam tu. Cakap terus terang je lah kan. Abang nak masuk Islam, boleh tak kau bawa abang? Oh, okey bang, Alhamdulillah abang. Tunggu, abang kat mana ni? Tunggu. Saya pun bawa kereta dari masa saya kat sini, kat Bangi. Dia duduk dekat Rawang, dia duduk kat Rawang. Saya bawa kereta dari sini, saya telefon dah pejabat agama Kuala Kubus, kata saya nak bawa abang saya masuk Islam hari ni juga. Dalam perjalanan saya tanya, dulu abang marah saya masuk Islam, abang pukul saya. Teruk abang pukul. Macam mana pula hari ni abang terbuka hati nak masuk Islam? Cerita adik-beradik dalam kereta kan. Datang, kau ingat tak? Aku tanya kau soalan. Kau tanya aku soalan. Soalan apa Alah, masa aku pukul kau. Yang pukul tu memang tak ada lupa lah. Tapi soalan tu saya tak ingat dah. Kau bagi tahu, kau tanya kenapa abang marah saya masuk Islam. Kau kata Islam tak betul. Masa tu kau tanya balik, kalau tak betul, di mana tak betul? Aku lama dah berusaha cari di mana tak betul Islam ni, tapi tak jumpa. Setiap kali aku cari tak jumpa. Jadi aku tak ada pilihan lain melainkan masuk Islam. Hari Jumaat petang saya dapat panggilan daripada rumah tompangan. Rumah tompangan saudara baru ni, saya dapat panggilan pada pukul 5 petang. Ustaz yang jaga tu telefon. Ustaz tu kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, nak bagi tahu satu benda perkara yang mengejutkan. Saya kata, apa dia? Abang Ustaz baru meninggal. Dia masuk Islam hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat dia meninggal. Saya kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya kata, saya tergamam ni. Sebab baru semalam saya jumpa kan, 2 hari lepas saya jumpa dia, sihat walafiat elok, sudah meninggal dah. Tapi itulah, Allah Maha Mengasih, Maha Penyayang. Dia beri hidayah pada orang tepat pada masa dia. Hidayah ni adalah sesuatu yang perlu diterokai. Maksudnya, dia ada sunnah. Setiap sesuatu ada dia punya sistem kan. So hidayah, nak dapat hidayah pun dia mesti melalui sistem yang betul. Sistemnya apa? Pertama sekali, kita kena usaha untuk mencari. Hidayah adalah petunjuk. Petunjuk ini harus dicari. Maksudnya macam mana kita nak cari? Sama ada kita mencari melalui pembacaan, penglihatan mata kita, pendengaran. So kita gunakan semua panca indera yang Tuhan beri pada kita, dimanfaatkan untuk mencari Tuhan yang sebenar ataupun petunjuk yang sebenar.